Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini berada di hadapan rumah di mana kemarin Ustaz Abi dan juga tim dia telah hadir ke rumah ni. Saya mewakili amanah kawasan Pengkalan Cepa dan juga calon bagi amanah ataupun Pakatan Harapan bagi Daun Pancu, dan tapen ni adalah di bawah Daun Pancu. Walaupun saya tidak menang, tapi menjadi tanggungjawab saya juga untuk bagi pengundi ataupun rakyat di Daun Pancu. Dan seterusnya Pengkalan Cepa kerana jawatan nambah sebagai Ketua Amanah Kawasan Pengkalan Cepa. Jadi hamba mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Abi dan juga tim dia kerana sudi hadir ke Kelantan dan telah menyediakan rumah yang sangat baik kepada keluarga. Jadi hamba juga minta supaya sahabat-sahabat yang rasa tidak berpuas hati dengan Ustaz Abi, tak perlulah. Kerana apa yang dilakukan oleh Ustaz Abi ini sangat baik dan merupakan satu kebajikan dan adalah satu dipanggil fastabiqul khairat, berlumba-lumba membuat kebajikan. Kalau kita tengok dalam satu kisah ketika kepimpinan Saidina Umar Al-Khattab, ketika satu zaman ataupun satu musim kemarau yang sangat panjang di Madinah, Saidina Umar telah pergi ke hujung di kampung Madinah. Beliau bersama dengan teman dia Aslam terdengar suara wanita anak kecil menangis. Dan beliau telah mendekati rumah tersebut dan berjumpa dengan seorang wanita yang sedang berada di hadapan rumah, sedang memasaklah, kalau dikatakan, difahamkan sedang memasak. Saidina Umar memberi salam dan mendekati wanita tersebut. Dan wanita itu pun membenarkan untuk Saidina Umar untuk berhadapan ataupun berdekatan dengan dia, dan berlakulah satu dialog. Saidina Umar tanya, siapakah yang menangis? Jawab wanita tersebut, anak. Saidina Umar tanya lagi, kenapa menangis? Dia menangis kerana kelaparan. Saidina Umar merasa kaget dan agak terkejut. Dia tanya lagi, kenapa kelaparan? Wanita itu terus menyalahkan Saidina Umar. Dia kata, celakalah Saidina Umar yang tidak tahu memerintah, yang tidak tahu nasib rakyat di bawah. Aslam yang berada berdekatan nak menegur perempuan itu, janda itu, tetapi ditegah oleh Saidina Umar. Saidina Umar terus balik ke Madinah dan pergi ke Baitul Mal. Dia mengangkat seguni tepung gandum. Dia sendiri mengangkat tepung gandum tersebut, pergi semula ke rumah wanita tersebut. Aslam minta untuk angkat. Saidina Umar kata dengan marah, adakah kamu nak angkat bebanan ini di akhirat? Maka Saidina Umar pun angkatlah tepung tersebut. Dia pergi ke rumah wanita tersebut, dia masuk. Kerana saya tertinggal tadi, kerana sebelum ini wanita itu memasak batu. Apabila Saidina Umar tanya, kenapa kamu memasak batu? Wanita itu sekali lagi menyalahkan Saidina Umar. Dia kata dia memasak batu dengan harapan nak menghiburkan anak dia, supaya anak dia terhibur dan tertidur. Ternyata anak dia tidak tertidur, bangun menangis kelaparan. Ketika itu Saidina Umar rasa sangat bersalah, dan Saidina Umar hadir balik dengan tepung. Saidina Umar memasak sendiri dan memberi wanita tersebut makan. Dan Saidina Umar kata, esok pergilah kamu berjumpa dengan Amirul Mukminin, insya-Allah bantuan kamu akan diketahui. Esoknya wanita tersebut jumpa, dia terkejut jumpa Saidina Umar. Bila dia jumpa Saidina Umar kata tak apa. Saidina Umar meminta maaf kepada wanita tersebut. Jadi ibrah ataupun cerita yang saya nak sampaikan ini adalah kepimpinan manusia tu kadang-kadang memang ada rasa, ada cacatnya kerana kita manusia. Tak perlulah kita nak marah kepada orang yang susah, tak perlu. Kita patut saling membantu. Kalau ada, kita ucap terima kasih. Dan hari ini kita ucap jutaan terima kasih kepada Ustaz Abi yang kamu kira sangat baik. Kalau perbankan yang buat kerja ni, orang kata politik. Tetapi kalau NGO yang tidak ada kepentingan, kamu yakin 100% Ustaz Abi tidak akan bertanding di Daun Pancu ataupun Parlimen Pengkalan Cepa. Apa yang dia buat adalah ikhlas. Dan ikhlas dia tinggi atau rendah, ada atau tidak, itu semua mata dan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biarkan semua itu Allah yang uruskan. Kita ucap terima kasih kepada dia dan kita berlumba-lumba membuat kebajikan. Dan hari ini kalau ada pimpinan, kalau kita tengok kalau di Facebook telah mengucap tahniah tabik kepada penyokong-penyokong PAS yang hamba lihat rasional.
Walaupun adun sini Datuk Muhammad Amar tidak menyebut dengan jelas kepada siapa yang dia sindir, katanya kebajikan yang tidak berakal akan merungkai fitnah yang panjang. Lebih kurang begitulah. Tidak disebut siapa-siapa nama, tetapi rakyat sensitif. Kebetulan Abid datang ke Kelantan, sindiran itu yang dilakukan. Rakyat Kelantan bertubi-tubi menyerang Facebook Ni Amar. Ini jelas bahawa rakyat tidak suka politik kepartian yang melampau. Kita ucap terima kasih sajalah. Kelemahan kita akui. Dan sudah pasti rakyat Kelantan bukan saja rasa marah kerana kelemahan, tetapi sebelum ini kita dihiburkan dengan cerita kerajaan negeri beli kereta Mercedes, kerajaan negeri dapat 400 juta. Tiba-tiba ada lagi yang tercicir. Dan kita tidak marah ada yang tercicir. Apakah usaha rasionalnya penghulu-penghulu adun-adun di tempat mereka? Kalau ada, buktikan. Kami telah tawarkan rumah, kami telah tawarkan itu ini. Tapi kalau sekadar bercakap, kalau betul hanya kerana seperti melepaskan batuk di tangga, dan bila hadir Ustaz Abid Liu yang tak sampai 2 jam tu dapat memberi rumah yang sangat selesa sebagai pimpinan, dan lebih-lebih lagi pimpinan yang mengaku memperjuangkan Islam, kena malu. Saya ingat satu kata-kata bekas Ketua Menteri di Melaka. Dia kata, saya tidak benarkan rakyat Melaka kelaparan. Inilah kepimpinan yang patut dicontohi. Sepatutnya bukan mengejar Mercedes dulu, tetapi carilah rakyat yang susah dulu. Kita rindu. Kita rindu dengan pemimpin yang sentiasa mencari rakyat yang kesusahan. Kita rindu pemimpin apabila mendengar rakyat yang duduk dalam rumah tidak selesa, pemimpin itu kegilasan. Tetapi apa yang kita dapat hari ini, bila dengar saja orang susah, ada orang beri bantuan, yang membantu itu pula dikecam. Saya harap kita birasional, dan sekali lagi saya tabik kepada penyokong-penyokong PAS yang jelas di Facebook menyerang Datuk Muhammad Amar kerana bahasanya yang seperti menyindir Ustaz Abid Liu. Ini jelas bahawa jika anda berbuat demikian, anda bukan lagi walaun, anda adalah penyokong yang baik. Penyokong yang baik akan melahirkan parti yang baik. Jutaan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Abid Liu dan juga para penyokong PAS yang rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.